proses yang kita akan lalui. Pertama sekali kita akan buat sharing screen. Maksud dia sharing screen ni PDRM akan sharekan screen sekejap lagi menggunakan menggunakan untuk akses masuk ke DMS tu kita minta ID pegawai rekod jabatan. Pegawai rekod jabatan. Sebab guna ID pegawai rekod sebab takut nanti kalau ada file hanya pegawai rekod saja yang boleh tambah file. Okey. Kalau IW tu dia tak tambahkan file. Selepas tu kita jelas tak? Selepas tu kita akan buat surat. Kita akan cuba imbas menggunakan mesin pengimbas yang baru. Mesin pengimbas yang baru tu kita akan buat installation software yang ada pada sistem untuk detect mesin pengimbas kita yang baru, dan kita akan cuba imbas satu atau dua surat masuk. Okey, dan surat masuk tu kita akan hantar kepada pengetua. Okey, kita akan hantar pada pengetua. Nanti bila dah habis untuk surat masuk, kita akan buat untuk surat keluar sekiranya ada surat keluar pada hari ini menggunakan nombor fail yang baru. Bila dah selesai barulah kita akan minta tuan pengetua pula berkongsi skrin untuk kita belajar untuk tindakan seterusnya. Tuan pengetua macam mana nak beri arahan melalui sistem kepada pegawai seterusnya. Itu yang kita akan buat pada sesi Go Live. Okey. Okey, sekarang ni minta MRSM PDRM kongsikan skrin dulu. Macam mana PPTM ada tak? PPTM. Bagi anu. Letak tu. Tu. Atuk kat tepi Ya. Dah bertunduk Aku buku. Betul mana ke? Ya. Ni. Ni. Ini komputer sound dia. Ni ya. On dapat dia? Belum nampak lagi. Boleh klik pada apa tu yang arrow naik tu dan pilih desktop lah untuk kongsi skrin. Arrow naik. Yang sebelah mikrofon tu. Ada. Tapi skrin ada tak ada paparan skrin. Yes. Macam like desktop ni. Skrin tu kan? Skrin tu. Desktop. Bukan. Dia benar-benar desktop Ya, okey dah. Okey dah nampak. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ada role record manager ni? Yati. Yati. Record manager. Okey, Yati macam ni. Okey, untuk kita masukkan surat ke dalam DDMS tu, saya memang akan minta nanti Yati sama ada kongsikan surat tersebut yang sama ada dah scan ke belum, ataupun Yati perlu baca tajuk untuk saya cuba matchkan. Saya bantu untuk matchkan dengan kod file yang baru. Nanti baru kita akan cari kod file yang baru pada sistem. Okey. So Yati perlu bacakan pada saya satu surat masuk dulu. Puan Nurul. Puan Nurul, okey tak apa. Saya tak buka dalam profil ni. Saya tengok siapa ada kat situ je. Cik Nurul. Puan Nurul. Baca. Program Jelajah Pendidikan Luar Bandar Secara Maya Peringkat Negeri Kedah 2021. Okey, yang ni program yang dianjurkan oleh
Pejabat Mara Negeri Kedah. Okey. Yang ni berkaitan dengan pendidikan lah ya? Ya. Sekejap saya kena Dah cari dah pun. saya akan carikan, saya akan cuba matchkan dengan nombor file. Nanti saya akan ajar macam mana nak dapatkan nombor tu dekat sistem. Okey? Sekejap saya tengah cari nombor file yang baru. Baik, Puan. Macam mana? Buat file. Aku nak thinking tau. Dia buat file lagi. Tak ada hati ni. Dia memang tak faham. Dia berseriusan. Okey, program ni sebelum tu saya nak tanya, program ni bukanlah program yang setiap tahun ada kan? Dia memang program biasa lah kan? Betul? Ya. Nak belajar. Dan Mara Negeri. Okey, sekejap. Bakut juga. Okey, tolong klik pada Google Chrome dulu. Ni aktif. Ni. Type DMS tu. Type DMS. Okey, login. Besarkan skrin tu boleh tak? Besarkan skrin tu. Okey. Nampak comel macam tuan dia. Mantu ni comel. Memang comel pun. Contoh, aku perhatikan IC yang diisi tu. 00 ke O tu. Kosong tu. Tak boleh puji. Baris MPDR kan. Okey, password ni. Ni sendiri. Password dia. Sendiri-sendirilah. 12. Tak lebih daripada 12. 8 hingga 12 kan? Tak boleh kurang pada 8. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Boleh. Okey, Wati. Okey, sekarang ni untuk kita pergi kepada level file, Wati perlu klik kepada record management dulu. Record management. Dapat tak nama? Nurul Puan. Nurul, sorry. Saya tengok siapa yang naik nama kat situ. Panggil je. Nurul Afizawati. Okey, PPTM mana? Nanti kejap, amboi cepat dia panggil. Sabar je. Sebenarnya saya nak minta PPTM downloadkan software tu. Okey, logout semula. Logout tu pergi kepada Nurul, nama Nurul kat situ. Okey, logout, klik logout. Klik logout kat bawah tu kan ada logout kan? Okey, masuk semula. Login balik. Login. Login je. Login. Okey, klik dekat record management. Okey, tadi ada nampak pop-up kan? Pop-up tu okey. Sekejap jangan pangkal apa-apa Ni. PPTM tolong download kan? Okey, lepas tu scanner tu tolong plug in dekat laptop yang kita sedang guna. Dah apa? Okey, settlekan dulu. Kalau dah habis, dia dah download, boleh refresh lah. Okey, sebab nanti kita nak terus scan surat yang tadi tu. Download je tu. Dia kena download lah. Dia tu. Dia kata dia dah refresh. Itu. Okey, klik kepada Emerson PDRM yang warna biru tu. Tulisan berwarna biru tu, okey. Dah.
Okey. Okey, pergi kepada kod 100. 100. Klik je dekat yang tulisan warna biru ataupun bawah navigation tu pun boleh. Okey. Carikan, okey sekarang ni, sekejap sekarang ni kita nampak dia tidak tersusun kan, 1, 10, 11, okey. So Nurul pergi kepada name. Nampak tak ada kecil je button name. Okey, Ni. klik button name, pilih record nombor. Bawah sekali. Okey. Okey, klik record nombor, dia akan susun. Okey, kita boleh susun nombor naik ataupun nombor turun. Tu kita boleh susun lah. Dia dekat sebelah record nombor tu, kalau klik yang naik turun tu, dia akan susun ikut kita lah macam mana kita nak tengok paparan tu. Okey, so pergi kepada kod 100-12. Okey. Okey, klik kepada 112/1. Okey. Pergi kepada nombor 5. Okey, nombor 5 ni saya nak minta Nurul edit. Edit. Sekejap. Nombor 5. Ada tak dekat sebelah tu edit metadata? Next. Ada ni. Tak ada sebab Nurul bukan record manager. Siapa PPTK? PPTK. Abang. Okey, kejap. Tak apa. PPTK, Cik Basri. Okey, tak apa PPTK. Nanti saya tolong buatkan tajuk file tu sekejap saya buatkan sekarang daripada sini. Okey, kita nak edit. Kita nak edit tajuk file ni kepada program anjuran PMN. Saya akan editkan sekejap Apa dia dulu kat dulu. Selamat. Ni backup dia kat tepi kan. Apa tu duduk muka aku? kena betul-betul belajar ni. Ya. Sekejap saya tolong editkan jap. Sebab hanya PPTK sahaja yang ada rule untuk wujudkan ataupun edit tajuk file. Okey. Apa password? Sekejap Tak ada apa ni. Saya belum upload lagi. Okey, File tu aku lah. Nurul tolong refreshkan. F5. Tu. Tak tahu F5. Aku spek tak bawa. Download je. Cancel. Tadi dah download kan? Okey, tak apa, nanti kita cuba tengok dia bila kita klik scan dia. Okey, sekarang ni surat tadi tu letakkan pada scanner. Letakkan pada scanner. Lepas tu Nurul klik pada file yang bertajuk Program Kerjasama Pejabat Mara Negeri tu. Klikkan. Okey. Tolong scroll ke atas, saya tak nampak screen. Okey, sekarang ni klik pada scan. Kita tengok dia detect tak kita punya scanner. Kalau tak detect, maksud dia kena download semula. Tak ada apa pun. Yelah, dia tak detect tu. Boleh download semula tak? Tadi tak percaya lah.
Okey, buat semula. PDF tolong download semula tadi. Dah tu. Ni FAD. Cuba kat bawah. Yes. Yes, not right. Tak habis lagi ni. Next. Slow. Nampak macam tak ada grip dia. Dia lebih kepada Dia tak ada grip ni. tapi memang ada gerai dia kemarin tak? Memang sama. Cuma dia membuatkan kita macam banyak kita nak kena create banyak tajuk. Okey, nanti pada PC yang akan digunakan oleh PT Surat Menyurat untuk mengimbas dan hantar kepada pengetua bagi surat-surat masuk. So boleh buat installation software ni pada PC berkenaan. Okay, sekarang kita buat ni untuk kita buat go live ni, kita buat pada laptop kan. Nanti buat pada PC lah. Dekat PC pun nanti bila kita plug in scanner, kita buka di DMS, so dia akan keluar juga pop-up yang sama. Kau lambat kan? Line code line. Tak macam tak. Line W saya buat dah. Okey, kalau tak boleh, cancel, log out dan log in semula. Cancel, Log in log out. semula, tengok pop-up dia. Dia mula-mula memang macam ni, dia sebab dia nak kenal kita kan, pengguna baru. Itulah. Pengguna baru. Pengguna baru. Ataupun boleh pangkah je. Pangkah je. Log out dan log in semula. Ni kan. Oh sedap Cik Basri makan kacang. Download dulu. Ingat saya tak nampak sini, nampak lah. Tak apa. Ni nanti tertidur kan, tak apalah, makan lah. Okey je saya. Tak payah stres-stres. Kita buat kerja ni kena happy-happy, jangan stres. Ada yang record ni. Puan, Cik Basri tak nak stres sebab dia kata dia dah nak pencen. Cik Basri, bila nak pencen Cik Basri? Muda lagi tapi nak pencen awal. Ada 5 tahun ni Wan. Oh 5 tahun. Tak apalah. Tak tahu. Internet kot. Pakai wifi ke? Pakai wifi ya. Tak apa. Kadang-kadang dia lambat sikit. Cuba klik balik dekat bawah tu. Tengok balik semula. Aku duduk main tu. Oh ya, aku. Klik next, tengok. Semua wifi yang ni tu. Tu nampak bergerak tu. Okey lah tu. Nampak tak? Okey, close. Okey, cuba klik pada MRSM PDRM semula. Okey. Dapatkan kod 11215 tadi. Okey. 115 tadi. Angkat ni balik dia punya tu. 11215. Jangan terbalik ya. 11215. Okey, 1215. Ini yang jadi isu ni. Kadang dia klik-klik 100, 1, 12, 5 dia dah filekan. Tajuk lain. Okey. Cari 5 Tu hang kat bawah tu, tu. Macam kita nak tahu dia punya. Nombor 5.
Okey, letakkan surat dah letak pada scanner. Surat tak dah, tak jalan-jalan lagi. Okey, klik scan pada di sistem. Tu. Okey, pilih tu yang 7140 tu. Okey. Select. Dah. Okey. Paper ke? WIA. Bawah tu. WIA tu. Okey. Oh. Okey, always allow. Always. Boleh laju lah. Laju, scan, klik scan. Clip scan. IC pun dia boleh scan juga ni. Ui, laju lah. Okey, always allow. Okey. Okey. Tengok dulu paparan tu betul ke terbalik ke? Betul yang scan tu terbalik. Okey, kalau terbalik cancel, scan semula. Cancel. Guru cancel. Button bawah, button dekat bawah tu, button cancel. Okey, Okey. balik. Okey, scan balik. Sebab kita baru guna kan, tak perasan. Okey. Ini pun laju. Oh, pakai. Ha, tu. Okey. Kan, beri. Okey, step seterusnya klik pada add metadata. Kita nak masukkan maklumat pada metadata. Okey. Setiap surat yang kita terima ataupun rekod yang kita terima tu kena tengok dia ni surat ke, memo ke, sijil ke. So kena pilih record type yang betul. So pergi kepada record type yang atas sekali tu. Klikkan button drop down tu. Dia ada button drop down tu, dia ada 29 jenis record. Okey, tadi saya rasa itu memo. Cari memo. Memo. Okey, typekan tajuk ikut seperti mana yang ada pada memo. Kalau atau memo senang. Jadi memo. Jangan memo pergi pilih record type surat. Sebab tu lah record type tu dia duduk paling atas sekali. So pilih yang betul sebab 29 jenis record yang kita simpan dalam sistem dia ada maklumat yang berbeza sebab dia dah ada ISO. Macam mana dia buat secara maya ni? Dia jelajah ni. Dia buat macam mana? Dia jelajah secara maya. Aduh. Okey, nombor rujukan, nombor yang ada pada nombor rujukan PMN tu lah. PMN ke mana yang hantar ni? PMN Kedah. Oh, PMN Kedah. Oh, kenapa dia tak guna file baru ni? Dia dah go live dah ni. Lama ni, PEL ni. Nak kena rotan ni nampaknya. Rotan. Okey, tarikh memo boleh klik pada Online. klik pada kalender. Okey. Okey, tengok dekat memo tadi tu bila tarikh dia. 14. 14 November. Okey. Okey, nama pengirim siapa pegawai yang sign pada memo tu? Razak Ali. Pengarah. Razak bin. Jadi nama apa nama? Ya. Nama saja. Ya, Cik Razak nak kena rotan dengan saya dah ni. HQ, hantar balik HQ. Off record ni. Tapi dah record kan, tak apa lah. Biar je lah. Kami online kan. Jawatan pengarah boleh tambah kat situ pengarah PMN Kedah sebabnya mungkin ada daripada pengarah yang lain hantar. Nak ringkas pun boleh. Pengarah Marah Negara boleh lah, boleh. Okay. Nama penerima, nama pengetua. Nama penuh. Juliati.
Okey. Okey, jawatan pengetua. Pengetua. Pengetua ada tak pagi ni dengan kita? Ada discussion. Dia ada meeting. Okey, upload SPF. Oh. Miss final remark kosongkan. Pengetua tu kalau kita tak type pengetua MRSM PDRM pun tak apa sebab kita tahu penerima tu adalah kita lah. Okey, upload SPDF. Klik pada upload SPDF. Okey. Dia tak biar auto lah. Okey, boleh klik kepada code file ataupun ikon dekat sebelah tu. Kita boleh paparkan semula. Sengit. Nanti pastikan masa scan tu letak elok-elok lah. Okey. Sekarang ni kalau di MRSM semua surat-surat akan pergi kepada pengetua ke atau macam mana? Pengetua. Okey, so kita perlu minit pada pengetua lah. Okey, sekarang ni klik kepada kepada minit. Kat mana puan? Atas tu ada bawah action tu ada minit. Okey, klik pada agency user. Untuk kita masukkan nama pegawai yang perlu kita hantar tu kena klik pada agency user untuk buat searching dulu. Typekan nama pengetua, nama depan je. Okey, klik search. Klik search dulu. Okey, tick kan. Klikkan pada kotak kecil tu. Okey, select. Dia punya tidak. Klik button select. Okey. So sekarang ni scroll ke bawah. So kita ada kotak minit. Okey. Untuk Nurul hanya scan dan hantar pada pengetua. Jadi Nurul tak boleh guna ayat untuk tindakan. Jadi dekat predefined minute tu dia ada ayat ringkas yang lain yang telah disediakan. Okay, boleh klik pada button drop down tu. Pilih ayat untuk perhatian. Ada ayat yang telah disediakan di situ. Dekat predefined minute tu. Untuk perhatian. Jangan untuk tindakan tu bagi arahan pada pengetua. Kena potong markah nanti. Bukan markah. Tunggu tukar ni lah. Okey. Tambah di sebelah perhatian tu. Klik dekat perkataan perhatian tu tambah puan pengetua. Protokol sikit. Berbudi bahasa kan. Buh tu je. Okey. Okey, sekejap saya terangkan. Okey, di sini kalau kita klik pada button save, so dia tak akan hantar, dia akan simpan saja rekod tersebut. Okey, kalau kita klik pada button send, dia akan buat dua kerja. Maksud dia akan simpan dan hantar. Okey, kita klik button send. Tu nanti dia akan buka lah. Okey. Lepas tu macam mana kita nak check tadi dia dah pergi betul ke dia pergi pada puan pengetua. So klik balik pada minit tu. Okey. Okey, kita akan nampak minit history. Tarikh, okey, pukul berapa, okey. Apa yang diminitkan oleh Nurul kepada Puan Juliati. So nanti kalau Puan Juliati terima, dia akan dapat notifikasi pada email rasmi dia dulu. So dia boleh akses DDMS melalui email rasmi. Okey. Dan Puan Juliati boleh delegate kepada TP untuk ambil tindakan. Dan seterusnya lah kepada pegawai-pegawai lain, cara sama juga. Cara dia untuk delegate, dia akan klik kepada agency user, pilih nama TP dan dekat kotak minit tu dia kena minitkan lah untuk tindakan ke, untuk apa ke. Sebab Puan pengetua tak ada kan? Lah tak ada.
Kecuali kalau dia pinjamkan ID, kita bolehlah nampak proses tu. Tak pun nanti Cik Basri kena tunjukkan lah macam mana untuk delegate. Proses dia sama macam yang Nurul buat tadi. Okey? Nurul aja. Okey. Ada tak cancel dulu? Klik button cancel. Tapi macam dia nak hantar pi kat TP-TP dia tu berapa banyak orang pun tak apa lah. Okey, contoh yang dekat sini, cuba klik pada agency user. Nanti boleh ajar pada, katakanlah ini adalah ID pengetua. Okey, klik pada pentadbiran kat situ. Type pentadbiran. Okey, klik search. Okey, dia boleh pilih tadi. So ambil je kat sini, tick kan nama TP-TP mana dia nak hantar. Cik Basri lah. Basri. Cik Basri Lah senang. Cik Basri TP. Sekarang ni tak boleh lah. Nurul tak boleh lah guna ID Nurul untuk hantar. Pengetua guna ID dia. Proses dia sama lah. Oh ya, okey. Nanti kalian ni macam tu. Cancel. Okey, yang ni cancel juga. Okey, kita pergi kepada ada lagi tak surat masuk? Kalau ada kita boleh buat. Ada. Okey, contoh bacakan tajuk dia. Letakkan jawatan sebagai pembantu warden asrama. Oh, okey. Sekejap Scan. Sekejap aku scan dia lah. Sekejap ya, saya cuba cari file yang sesuai. Orang kanan. Macam tugas saya apa puan? Isi itu je lah. Okey, Cik Basri sebagai pegawai rekod sebenarnya. Kalau ada keperluan untuk tambahan fail semua tu, Cik Basri yang ada orang kata tanggungjawab untuk tambah rekod, tambah fail. Tambah fail. Tapi kalau tambahkan role tu pada Nurul, so Nurul boleh buat tambahan sendirilah nanti. Sekejap saya nak cari file yang bersesuaian dengan tadi. Ini surat pengurusan. Okey, saya akan tambah file dulu sebab file ni memang tak ada dekat situ. Macam file baru kita nak uji file baru, saya tambah lah. Cik Basri tambah kan? Okey, saya akan tunjukkan, saya akan kongsikan macam mana nak buat tambahan file baru. Nanti kalau ada file baru,
Okey, kita sebenarnya ada satu senarai klasifikasi file lah. Okey, sekejap saya buat sharing dulu. Okey, kita ada dalam bentuk template. Okey, dalam bentuk, nampak tak? Nampak skrin saya tak? Nampak. Nampak. Okey, ini dalam bentuk template Word. Yang mana template dia telah diperakukan oleh Arkit. Okey, kita boleh tambah file tetapi kita kena pastikan tambahan file kita tu sesuai di mana. Di bawah sub activity yang mana. So kalau macam dekat pusat, pusat rasa macam was-was lah nak tambah mana ni, bawah 535 ke, bawah 536 ke tajuk file tu. So kena rujuk kepada kami dulu. Okey, boleh tambah, pusat boleh tambah. Cuma kadang-kadang kita di pusat mungkin tidak pasti. Okey, dalam template ni mungkin ada file 1 hingga 4 tapi dekat di DMS mungkin ada sampai 1 sampai 3 saja. Sebabnya kita ambil yang penggunaan yang lebih banyak kita letak pada sistem. Kalau ada keperluan pusat boleh tambah sendiri. Maksudnya mungkin slot file MRSM PDRM tak samalah nombor dia ni, nombor 4 di MRSM PDRM tapi di MRSM lain mungkin nombor 10 dan sebagainya. Jangan tanyalah kenapa tak sama sebab bilik file kita pun tak sama. Kan? Orang pun tak tahu. Orang pun tak sama. Kalau macam HQ, nombor file yang kita guna untuk pelantikan warden ni di kod 542 tapi nombor 4. Yang dekat sini 535 4. So dia tak sama kat situ. Okey. Ni hanya template saja. Biasanya kita akan buat tambahan pada template dulu baru kita buat pada sistem untuk mengelakkan kita salah menempatkan file tersebut. Sekarang ni saya akan tunjukkan kalau saya ni adalah record manager. Saya Cik Basri, saya boleh tambahkan file ni. Sekiranya Nurul dah tengok, tak adalah file ni. So minta Cik Basri wujudkan. Ni cara macam mana nak tambah So kita akan buka pada sistem. Ni MRSM PDRM punya. Okay. Saya pergi pada kod 500. Tadi 503 kan? Okay. So dalam ni dia tak tersusun. Saya susunkan dulu. 503.54. So saya pergi kepada 535. Okey, sekarang file yang ada hanya setakat nombor 3. Okey. Katakanlah saya ni Cik Basri, role saya record manager, saya klik kepada new file. Okey, dan saya pergi kepada template Word ni. Saya akan copy daripada sini. Sebab tu kami biasanya di HQ kita buat dekat Word dulu. Saya copy dan saya paste dekat di sini. Sorry. Dia terambil. Ni pula. Okey. Deskripsi dia, perkara, berkaitan. Okey, deskripsi tu apa? Deskripsi ni adalah apa yang perlu kita simpan dalam file tersebut. Okey, surat menyurat. Apa-apa surat menyurat kita akan simpan di dalam file ni. Berkaitan dengan pelantikan atau penamatan perkhidmatan warden tu lah. Okey, memo. Okey, kalau ada borang, mungkin ada borang yang perlu dia submit dengan surat dia tu kan untuk penamatan. Okey, so boleh masukkan di situ juga. Okey, atau surat menyurat ni consider semualah, surat daripada pemohon tu sendiri ataupun surat kita sebagai surat iringan. Okey. Okey, sekarang dah ada file baru. Okey, Nurul boleh refresh dekat sana.
Okey. So saya akan stop sharing dululah. Nurul sharekan semula. Share semula skrin. Cari-cari buat lah. Mana dah? Lupa. Dekat tu yang ada arrow naik sebelah mikrofon. Buka team. Bawa team. Buka team duit. Tu Okey. kotak tak ada. Tekan tu dia Ya, buka tutup. Pergi kepada button home. tak ada. Button home. Tak ada pun tadi. Button home. Kat mana button home? Atas tu nampak. Okey. Malu aku ya. Yang nak hutan ni. Button home. Pergi kepada record management. Record management. Okey, pergi kepada kod yang saya dah pergi pada klik pada MRSM PDRM. Okey, pergi pada kod 500. Okey. 500-3. Okey, 500-3 /5. Bawah. Tu yang nombor 4. Okey. Atas. File dia. Baru scan. Baru scan. Scan lah. Scan balik. Klik scan dekat sistem. Terbalik hak bawah duduk atas. Scanner dia tak patah balik. Dia macam pek tu saya tengok ni sebab apa tu dia Saya tak start lagi lah. Tak guna lagi lah. Dok. Ui laju. Okey, dia memang macam tu. Kalau dia Klik add metadata. Add metadata. Nanti kan surat ni kena pindah masuk ke file fizikal yang baru tau. File fizikal perlu wujud juga macam senarai yang ada pada sistem. Okey, record type tu saya tengok tu surat personal kan? ya. Record type tu pilih dulu. Record type. Record type tu surat menyurat. Type atas. Pastikan record type tu pilih record yang betul. Nanti sebab maklumat dia berbeza. Surat menyurat. Dia surat. Tajuk surat dia. Letakkan jawatan sebagai pembantu warden asrama. Letakkan jawatan sebagai pembantu warden asrama. Okey, kalau kita nak lebih spesifik, enter typekan nama Kita bagi baju. Nama cikgu tersebut. typekan. Ibu Nur Syakila. Senanglah kalau kita nak buat carian nanti lebih mudah. Sebab takut ramai pula warden letak jawatan nanti tajuk sama. Kan? Okey, jenis surat ni surat masuk. Kan? Ya. Alright. Okey, nombor rujukan tuan tak ada. Mungkin cikgu ni personal, surat personal. Kan? Okey, tarikh surat pilih pada kalender. Tarikh yang dia type pada surat dia lah. 24 Oktober. Lama ni surat ni. Contoh pun ada contoh. Sebenarnya gapnya tidak boleh terlama ni. Okey, tarikh surat, tarikh terima surat, tarikh cap terima. Cap terima 28 November. 28 November. 28 November. Dia tulis lama dah nak hantar kemudian. Hantar lambat. Tak lambat, biasalah sibuk Nama kan. pengirim, nama yang tanda tangan surat tu lah. Nur Syakila.
Yelah, kadang dah jadi warden ni sayang pula budak-budak kan. Okey, jawatan tak jawatan pengirim bolehlah type nama type jawatan dia lah. Kalau dia Guru ada. Okey, jabatan tak ada. Okey, jabatan tak ada. Jawatan penerima pengetua. Okey, jabatan ni MRSM PDRM ni belum dimasukkan dalam senarai. Nanti kalau dah masuk kita type MRSM, dia akan keluar senarai yang berdaftar sebagai pengguna. Semua MRSM akan ada nanti. Okey. Untuk maklumat-maklumat ni pada yang bertanda bintang, nampak tak? Nurul nampak tak yang tanda bintang kecil tu? Kat mana tu? Okey, dalam field tu dia ada yang bertanda bintang kecil tu. Okey, dekat atas tu kalau kita tengok dia ada bagi tahu yang ada tanda bintang kecil tu wajib isi. Kalau yang tak ada bintang tu kita boleh tinggalkan kosong. Dia tak compulsory lah. Tak compulsory untuk kita isi. Okey. So sekarang ni kita boleh upload as PDF. Okay, so jabatan tu tak ada lagi lah. Maksud dia MRSM PDRM ni sebab baru dia belum masukkan lagi dalam senarai. Okay, so boleh minitkan kepada pengetua. Upload lah. Enggak, dia memang semua kena upload as PDF. Okay, sekejap. Sebelum minitkan, apa yang Nurul perasan dekat code file tu? Ada dalam kurungan 1 tak? Ada. Ada. Okay, yang itu dia auto. Memang dah surat tu lah. Dia auto. Maksudnya kita upload, sistem akan bagi nombor secara auto. Okey, kalau di ibu pejabat, kita tak akan block nombor belakang tu. Sebab di ibu pejabat, file kita guna secara berpusat. Maksudnya satu tajuk file ada 24 bahagian boleh guna. Okey. So mereka tak boleh call unit registry, saya nak nombor 1. Kita tak boleh block nombor. Sebab first come first serve. Sebab tu kalau yang pengguna yang buat surat, mereka akan kosongkan dan mereka akan tulis dengan pen. Selepas dia dah upload, dia tengok dekat sistem nombor 2 baru dia tulis nombor yang belakang tu. Itu adalah nombor enclosure kita panggil ataupun nombor record. Kalau kita tak mau nombor tu, kita nak kosongkan boleh? Kalau kita kosongkan, nanti kita susah nak buat carian. Contohlah kata ada pengguna ni, dia kalau macam dekat HQ, satu file diguna oleh 24 bahagian. Katalah pengguna ni tersalah filing. Okey, bila tersalah filing, dia tak boleh pindahkan record tu, melainkan record manager saja. So mereka perlu call record manager. Kalau di ibu pejabat saya lah, record manager, sama ada mereka call ataupun mereka email. Kami dah salah filing. Jadi saya akan minta nombor file dalam kurungan bilangan keberapa. Kalau kosong, saya tak tahu nak pindahkan record nombor berapa yang saya perlu pindahkan. Kecuali kalau dia bagi tajuk tu kita cuba carilah. Tapi biasa saya akan minta bilangan berapa. Puan. Tu penting sebenarnya. Okey, Puan. Ya, saya. Okey, saya nak tanya, kalau berkenaan dengan macam surat pengesahan pelajar, kan kita kadang pelajar minta surat pengesahan. So di segi bilangan tu memang kena ikut urutan yang macam Puan kata kejap tadi lah. Bilangan tu. Ya, betul. Sebab bila kita buat surat pengesahan pelajar, kan atas nama pelajar. Ya. Bila atas nama pelajar, kita tak boleh guna satu bilangan untuk 10 pelajar tu tak betul lah, kurang tepat. Okey, kecuali surat kita tu ada lampiran. Lampiran nama pelajar. Lampiran tu lain, maksudnya kita keluarkan satu surat, ada lampiran pengesahan kepada surat pengesahan ni kepada 10 pelajar, ada nama dia. Yang itu kita boleh pakai satu enclosure sahaja.
Kalau kita keluar secara berasingan kepada 10 pelajar, maksud dia kita perlu simpan 10 rekod dalam satu file tu. So yang tu sebenarnya kita boleh tentukan sendirilah, cikgu boleh tentukan sendiri macam mana cara yang lebih mudah, tetapi rekod tu ada. Okey, Nurul boleh minitkan kepada pengetua. Ingat tak macam mana tadi nak minitkan? Ya. Klik pada minit. Daripada sini pun boleh, daripada sini. Semua saya nak tanya 791 tu nombor daripada mana ya? Sebetulnya ni memang dah ada file sendiri yang guna kod 700 ke macam mana? Bukan puan, saya tengok saya print yang nota puan bagi tu. Yang kod-kod semua tu. Oh, nota yang mana? Masa khusus ke? Nota yang ada nombor file yang puan bagi contoh tadi ni. Manual klasifikasi Manual, file. manual klasifikasi file. Untuk MRSM ke? Bukan, yang puan bagi tu. Kalau memang kalau kita share tu okey boleh guna juga, tapi yang sekarang ni dia memang kod yang sepatut kita guna adalah kod 500 lah. Kena ubah balik Okay, baik. Okey, klik pada agency user. Typekan nama, nama. Kalau nak type atas jawatan pun boleh, dia boleh juga buat carian. Cubalah, boleh cuba. Tapi biasa kita guna nama lah. Lagi cepat. Klik. Lepas tu select. Tidak. Okey. Pre-define minit bukan untuk perhatian. Puan pengetua. Nurut P huruf besar, dua-dua P huruf besar. Puan dengan pengetua. Okey, boleh klik button send lah. Okey, cuma kalau puan pengetua ada, bolehlah kita minta puan pengetua delegate. Cuma sekarang kita tak nampak lah untuk delegate tu kan. Okey. Seterusnya, Nurul pergi balik kepada button home. Okey, kita akan buat surat keluar. Surat keluar ni ada tak? Surat keluar ni janganlah yang bulan 10 nak scan. Kalau boleh yang bulan 12 pun boleh. Bulan sebelah puan. Boleh? Okey. 28. Bulan 12 tak ada langsung ke? Tak ada langsung surat keluar bulan 12 ni? Ada, saya ambil contoh yang senang. Kenapa? Yang apa pula yang senang yang susah? Cuba tengok yang bulan 12 ni apa? Tajuk apa? Sekejap puan Bulan 11 tu dah lama sangat tu. Yang ni pun tadi bulan 10 pun dah lama. Patutnya kita ambil yang dalam tempoh seminggu ni je untuk go live. Nanti semua surat tu kena masukkan dalam fail baru. Saya ambil surat yang terbaru. Tuan tu tak boleh yang ni dalam minggu ni. Dia sebab apa? Ambil dalam minggu lepas ke? Okey, bacakan dalam baca tajuk dia. Okey puan. Sat puan Kak Nurul pergi ambil surat Sat. Itu yang terbaru. Sama dia masalah ni. Okey dah ada puan.
Okey, bacakan tajuk dia dulu. Okey, permohonan kanak-kanak mendaki feri sekolah tahun 2021. Dari sekolah. Ferry tu bas. Lebih kurang bas lah. Sini polis lah. Sekejap Kenderaan jabatan. Okey. Pergi kepada kod 300 300-41. Dari 300-41. Untuk manajemen. Okey, MSN 300. Berapa tadi Puan? 300? 304. 304 pengusaha aset lah. Ya. Okey. Satu. Okey, ambil urusan kenderaan jabatan. Okey. Okey, scankan surat tu. Okey, file nombor 2 tu nanti minta Cik Basri editkan, letakkan kenderaan yang ada dekat pusat, bas ke van ke, tunjukkan file dia. Okey. Perasingan kalau bas, van. Kalau ada tiga bas, maksudnya ada 3 pendaftaran bas kat situ. Okey, klik wait. Okey, select. Okey, surat keluar kita tidak minitkan. Kita hanya imbas. Bila kita post, kita imbas. Lepas tu kita akan post macam biasalah. Okey, add metadata. Ni memo ke surat menyurat? Surat kan? Surat kan? Pakai letter H kan? Ya. Tajuk permohonan kanak-kanak menaiki kanak-kanak. Kanak-kanak mana ni? Ayat ni Kanak-kanak ke dekat PDRM? ada yang ni anak Anak staff guru yang berada dalam camp ni. Tahun 2021. Saya kan dekat KL pun ada juga ferry tu lah. Bas rupanya dia orang panggil ferry kan? Ya betul, ferry. Dia orang panggil ferry. Okey, surat keluar. Okey, nombor rujukan tuan tak adalah. Kita dah ada nombor fail baru. Okey, tarikh surat, tarikh yang ada pada surat tersebut. Okey, kita tak ada tarikh terima sebab surat keluar. So nama pengirim, nama yang menandatangan surat tu lah. Pengetua kan, nama penuh. Jawatan. Okey, jabatan pengirim, saya rasa dia belum ada dalam senarai. Okey, jawatan penerima ni kita nak hantar pada siapa? Pegawai penyelaras MRSM PDRM. Okey. Typekan dekat situ pegawai penyelaras. Yang ni pun tengok kalau dia hilang maksud dia tak adalah. Okey, tak apa. Jabatan tak perlu. Okey, lepas tu boleh upload. Okey, surat keluar kita tak perlu minitkan. Kita hanya perlu scan. Lepas tu buat 2 salinan. Lepas dah scan, satu kita hantar seperti biasa, satu kita filing dalam file fizikal. Okey? Ya. Mana file fizikal pun masih ada lah.
Kita tak boleh buang Masih lah. ada. Kita masih melaksanakan secara hybrid. Maksud dia secara hybrid tu ada fizikal dan ada digital. Mungkin 2 atau 3 tahun akan datang, kemungkinan kita akan terus guna secara total digital. Sebab sekarang ni untuk fasa ketiga, pihak mampu sedang upgrade sistem untuk tanda tangan digital. Oh. Okey, tanda tangan digital maksud dia bukan tanda tangan digital tu yang kita scan lepas tu buat crop pergi tampal tu, bukan Tanda tangan digital ni kita sebagai penanda tangan yang berkuasa akan berdaftar dengan mampu. Kita akan daftar dengan mampu. So masa dekat sistem ni kita akan masukkan kod. Masuk kod tu maksud dia kita dah pun dan tanda tangan surat tersebut. Macam LHDN kan dia hantar surat kan. LHDN kan dia hantar telah ditanda tangan. Agak-agak berapa tahun ni? Apa dia? Berapa tahun lagi? So yang itulah iaitu mungkin kita akan laksanakan mula pada tahun hadapan lah yang pihak mampu akan laksanakan fasa ketiga. Ada tanda tangan digital. So lepas ni tanda tangan dekat dalam DDMS saja. Hantar pun guna DDMS. Maksudnya kita pun akan kurang hantar surat-surat macam ni, mungkin kurang dihantar menggunakan pos. Akan menggunakan platform DDMS. Dan kita boleh guna juga DDMS ni untuk hantar kepada agensi lain. Sama ada dia pengguna sistem ataupun bukan pengguna. Itu semua di penghujung tahun hadapan. Okey, tu kita akan buat kursus barulah nanti. Kursus peningkatan. Okey. So untuk DDMS ni setakat yang kita buat go live ni, ini je lah yang kita perlu pastikan. Pertama, kita boleh operate sistem ni, kita boleh guna scanner, kita boleh masukkan surat, kita boleh minitkan. Cuma pagi ni pengetua tak ada dengan kita untuk kita buka menggunakan ID pengetua untuk delegate kepada pegawai yang seterusnya. Okey. So sebarang permasalahan berkaitan dengan surat menyurat di MRSM PDIM, contohlah ada surat yang Nurul tak pasti nak menggunakan kod file yang mana nak di-filekan sebagainya. Macam semalam kita dengan MRSM Baling. So MRSM Baling pagi-pagi tadi dia dah hantar banyaklah dekat saya, puan yang ni nak masuk kod apa ni, dia pun tak kurang pasti sebab kita nak mapping dengan kod file yang baru. Okey. Jadi dia minta kita cuba bantu dia untuk letakkan kod file. So boleh WhatsApp saya dan bagi tahu nama dengan pusat mana. Okey. Kalau tak bagi tahu nama pusat mana tu saya susah jugalah sebab banyak kan, dah 100 lebih. Kalau yang tak ada nombor telefon saya, boleh save nombor telefon saya, nombor handphone. Ada nombor? Ataupun boleh kontak Puan DK ataupun Cik Samsul Aswad ataupun Cik Muhammad Zulkifli lah di talian telefon pejabat. Kalau saya tak kisah, boleh je WhatsApp saya, snap gambar surat tu, WhatsApp minta bagi tahu saya, puan surat ni nak masuk file mana, jadi saya cuba guide kan. Tapi kalau tahu boleh match kan, teruskanlah. Bukan bagi nombor kan, lupa nombor. Saya letak pada chat box 3551224. kalau nombor pejabat extension 32201. Okey. So kalau ada peluang untuk buat lawatan, boleh datang je ke URR ni untuk tengok macam mana secara live kita buat filing fizikal dan sebenarnya dekat sini
untuk kerja-kerja scanning kita ada 6 orang untuk scan semua surat masuk yang kita terima daripada pusat. Nanti kita buat. Okey, so itu saja daripada saya untuk sesi go live dan ada apa-apa sebab pertanyaan? Tak nak tanya Terima saya kasih. ke kat mana ada perlu tambah file baru ke tak nak tanya? Kami nampak rombongan di sana boleh tak? Boleh. Besok 9 hari bulan PMN Penang akan buat lawatan kerja ke BAP. Nanti kita pergi. Dah pergi. Dah pergi tengok. Itu Puan cakap dah buat kan sistematik kita kursus dekat Penang itu. Ya. Yeah. Saya pergi kursus tu. Ganti Nurul. Ya. Oh, okey. Tapi masalah tu lah PKP kita tak boleh buat apa kan? Ni boleh pergi dah. Boleh mai dah lah. Boleh mai. Apa dia? Mai dah. Saya pernah juga pergi MRSM PDRM ni tapi agak lama lah, tak tahu saya masa mula-mula kerja. Ada tak dekat situ nama apa? Syahrul Niza ada ke? Syahrul Niza ada. Dia baru kerja. Ada. Tahun 2015. Syahrul Niza adalah rakan lama saya lah. Ada dia berkata. Kalau. Alah sana ada dulu. Sama ni. Ni. Panggil tu Ustaz panggil dah. Tak panggil juga dah. Halo. Ni rakan lama saya masa saya mula bekerja di Kolej Mara Kuala Nerang. Boleh. Dia memang suka nak datang tu. Okey, saya memang mengalu-alukan lah. Kami tak adalah macam orang kata terbaik, tapi kita memang melaksanakan pengurusan rekod yang kita ikut Akib Negara Malaysia lah. Untuk makluman semua, kalau macam file fizikal sememangnya kita tulis tangan. Okey, kita ada lebih kurang hampir 30,000 file, kita tak tampal kita ikut Akib tulis tangan kalau di tingkat 3 unit register record tu dulu bahagian kawalan kredit dan BPP. Sekarang satu floor tu memang di bawah unit register record bahagian pengurusan aset dan perolehan lah. Memang kita yang mengawal semua rekod-rekod yang aktif dan tidak aktif. Okey. Kalau siap untuk nak pergi ke ni KL. Pindah tak? Kita pindah duduk kat BAP. Email kepada pengarah dan bolehlah ada sesi lawatan, tak ada masalah. Sebab kami nak turun tu pusat yang golan semakin banyak. InsyaAllah memang ada planning juga untuk kita turun ke Padang. Okey. Puan nak tanya. Kalau MRSM mana yang buat? Elok dah. Dah buat lah benda ni. DDMS. Okey. MRSM yang pilot. Okey, ada 5 MRSM pilot awal. Yang awal tahun 2019 yang kita nampak excellent, boleh contact Puan Hasmawati di MRSM KKB. Jo. Itu antara 5 MRSM yang pilot lah untuk sistem ni. Belah utara kebanyakannya baru bermula dan semua masih pening-pening lagi. Jadi saya tak suggest untuk baru bermula. Semuanya baru go live pada bulan November dan Disember ni. Jadi lebih baik MRSM contact MRSM Sungai Besar, MRSM
Gemencih, Serting, Kuala Kelawang dan KKB. Itu adalah 5 MRSM yang pilot pertama menggunakan EMS. Mereka dah accept. Tak marah kita. Tahun depan. Senang lah dia nak turun pi. Kalau yang lain-lain Alur Gajah tu boleh lah kalau nak bertanya lah. Okey, sebelum kita tamat sesi ni, saya nak tunjukkan pada Cik Basri last kali ni. Cik Basri. Cik Basri dan yang lain-lain tu, okey sekejap saya kongsi dulu. Ada di beberapa sub aktiviti yang pusat perlu buat tambahan fail sendiri. Okey, kita ada tajuk besar dia, bawah dia tak ada fail. Sebab yang tu memang pusat kena tambah sendiri mengikut apa yang masing-masing lah. Okey. Okey, pertama kita tengok kepada kurikulum standard sekolah. Okey. Di bawah sub aktiviti 643 42 ni. Okey. Bermula daripada 642 kita tidak masukkan subjek-subjek yang ada di MRSM. So dia 5 subjek. Iaitu MRSM perlu buat tambahan file sendiri. Okay? Kita ada bagi nota dekat master KF ni. File diwujudkan mengikut subjek yang ada di MRSM masing-masing. Jadi kita tak wujudkan. Okey. Kita wujudkan. Seterusnya untuk kod 643. Berkaitan dengan aktiviti persatuan dan kelab, kita juga tidak wujudkan. Pusat perlu wujud sendiri sebab kita tak tahu apa persatuan yang ditawarkan di MRSM kepada pelajar. Okay. Seterusnya aktiviti unit beruniform pun sama. Kalau ini contoh yang kita letakkanlah pengangkap ke. Okey, contoh ada seni silat cekak ke, yang tu boleh diwujudkan sendiri. Okey, itu di bawah kod 644 dan di 645 sukan dan permainan. Okey, apa jenis sukan yang ada di MRSM boleh wujud sendiri. Satu. Sama juga pada 646. Okey. Saya buat asasi. Tapi tak suka permainan sekali. Itu mengikut keperluan MRSM lah. Okey, kita tak wujudkan file tu sebab kita tak nak nanti kalau kita wujudkan tidak sesuai dengan setiap MRSM yang ada. Kita buat ni master. Okey. Master. Okey. Kita ada juga untuk fail pelajar. Okey, fail pelajar ni kita cadangkan role record manager tu, peranan record manager tu ditambah kepada PTHCP. Supaya PTHCP boleh buat fail pelajar nanti. Tetapi fail pelajar yang kita cadangkan hanya fail pelajar yang orang kata yang current, yang akan masuk pada tahun hadapan. Yang lama diuruskan seperti biasa. Sebab file pelajar perlu simpan 7 tahun selepas pelajar tamat belajar di pusat pentadbiran IKMA. Okay, so kita boleh wujudkan
itu tajuk dia. Kita dah bagi contoh, ada nama pelajar atau kita boleh input nombor IC ataupun nombor maktab yang memudahkan kita membuat carian. Okey. Okay, kita pergi kepada kod 500. Terima kasih. Kod 500. Okey, fail peribadi. Okay, fail peribadi warga kerja di MRSM PDRM pun perlu diwujudkan sendiri oleh MRSM. Okey, untuk makluman, fail peribadi walaupun kita kata semua pengguna boleh akses, tapi fail peribadi ni kita boleh hidekan daripada pengguna yang lain. Dan kita hanya benarkan beberapa pegawai saja yang akses. Contoh, pengetua, pegawai yang menguruskan fail peribadi. Okey, PPTK atau PP. Kita hanya benarkan 4 atau 5 pegawai saja yang boleh melihat kepada fail peribadi pegawai. Okey, yang lain-lain tidak dibenarkan. Itu kita boleh buat pada sistem. Tapi pusat kena sediakan dulu senarai fail tu dan kita akan hidekan daripada pengguna yang lain. Kalau di HQ, kita memang ada fail ni dalam sistem ni ada 11,000 tapi yang hanya nampak fail 11,000 tu hanya BSM dan unit registry saja. Pengguna-pengguna di bahagian lain tidak akan nampak fail tersebut. Okey. So yang itu dah siap, nanti kita boleh ajar Nurul macam mana nak Nurul ke ataupun Cik Basri lah untuk hidekan pada level sub activity. Maksud dia kalau orang buka orang tak nampak kod 509/1 tu tak nampak. Pengguna lain buka dia tak nampak ni 591 dengan 592 ni dia memang tak nampak apa file yang ada kat dalam ni. Hanya pegawai-pegawai yang kita benarkan saja. Yang 5 orang tu saja yang boleh nampak. Okey, tu kita benarkan pun atas tujuan mungkin kita ketua jabatan dia perlu untuk memantau ke apa ke kan. Dia nak tengok pegawai berkenaan untuk tujuan kadang-kadang pelaporan dan sebagainya. Okey. Alright. Itu saja daripada saya dan harapan saya bermula pada hari ini kita akan terus menggunakan sistem ni lah. Dan memanglah hari ini tak semua kita boleh capture ke dalam kerja kita kan. Sebab dia mengambil masa jugalah untuk kita betul-betul orang kata mahir. Tapi kena belajar lah. Kena belajar. Saya pun bukan dalam bidang pengurusan rekod. Tapi kami yang berada di unit registry ni semua daripada kosong. Tapi insyaAllah walaupun daripada kosong kami sentiasa diberi latihan dan sebagainya oleh ketua jabatan. Jadi secara tak langsungnya kita mahir lah dalam menggunakan DDMS ni insyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Boleh bagi. Ya.
Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Puan, kami Kami ni tadi. tak apalah. Apa ni? InsyaAllah kita akan buat kerja. Apa tu? Pelang. Ter-off tadi. Okay, tak apa. Pelang aku. Kalau ada sebarang masalah, jangan segan-segan nak contact saya. Jangan buat